bukannya langgar, dia ada PAS. Dia sebagai menteri, dia ada PAS VIP. Dan dia datang dengan polis bantuan. Sebab apa? Sebab ikut kenyataan akhbar beliau, ada seorang wanita, katanya dia warga Cina, tetapi dia wartawan, dan dia di-call oleh konsulat China untuk settlekan benda ni. Dan dia dah ditahan lebih kurang dah 15 hari. 15 hari oleh immigration. Nak bebas boleh, tapi bayaran sekian 10. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada sound, sorry. Salam sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada rakan-rakan yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih di YouTube, Facebook, di TikTok. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Twitter juga. Kalau suara tak okey, tolong inform saya suara okey tak okey. Malam ini insyaAllah saya tak bersiaran beberapa hari ni sebab ada apa orang kata, dah ada kerja lah, ada kerja kan. So kita dah ada hashtag Ayuh Gempur. Come on kawan-kawan, hashtag Ayuh Gempur. Yes. Hashtag Ayuh Gempur. Okay, yang ni jersey ni kita tak jual. Jersey ni kita jersey pula, t-shirt ni kita tak jual. So insyaAllah kalau ada demand bolehlah kita jual, tapi buat masa ni saya tak jual lah kan, sebab kita buat untuk grup penerangan yang akan gerak. Hashtag Ayuh Gempur. Terima kasih saya ucapkan kepada terus bersama dengan saya. Terima kasih yang tap love dekat TikTok. Terima kasih yang share, yang bagi gift. Terima kasih yang share dekat Facebook, YouTube, dekat Twitter, yang retweet dan sebagainya. Terima kasih saya ucapkan tidak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana terus bersama dengan saya pada malam ini. So, kita ada beberapa perkara kita nak bincangkan. Antaranya, dengarnya ada pimpinan PAS dengarnya dah bergaduh. Even Haji Hadi tak pergi lagi. Dia dalam keadaan dikabarkan kesihatan beliau merosot, tetapi sudah ada pergaduhan. Apa yang berlaku? So, hujung nanti kita cerita. Stay tune. Sanusi tak puas hati Anwar tidak lihat projek KXP. Itu lapangan terbang Kulim. Apa isu sebenar dan kenapa Sanusi gagal bawa pembangunan di Kedah? Okay, malam ni kita cerita. BN dengarnya hanya bertanding 45% kerusi berbanding dengan PH 55%. Kenapa? So adakah modal ini akan digunakan oleh PN untuk nak mengatakan bahawa BN UMNO tidak membela Melayu dan sebagainya? Baik, kita akan lihat insyaAllah malam ini perkara-perkara yang kita bawa insyaAllah. Dan harap tuan-tuan terus share, terus like, terus subscribe, dan kita harap tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kita sampai penghujung sebab ada cerita yang kita nak kabarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kecoh beberapa hari ni, tapi sebelum tu kita cerita tentang Zahid dahulu lah. Kita cerita tentang Zahid dahulu, tentang UMNO Barisan Nasional dahulu. Baik, Zahid BN tandingi 45 kerusi, PH 55% kerusi. Okey, Barisan Nasional dijangka bertanding 45% daripada 245 kerusi Dewan Undangan Negeri yang akan mengadakan pilihan raya tidak lama lagi, manakala selebihnya akan ditandingi oleh Pakatan Harapan. Pengerusi BN Datuk Zahid Hamidi berkata keputusan itu dibuat berdasarkan kedudukan semasa kerusi yang dimenangi oleh BNPH pada pilihan raya umum yang lalu. Ini berdasarkan kepada kerusi yang ada yang dimenangi oleh PH. Sebab itu perasaan itu lebih kepada parti komponen dalam PH. Kita ada umum statistik apabila keputusan terakhir diumumkan, katanya. Ahmad Zahid juga Timbalan Perdana Menteri berkata BN akan bertanding lebih 100 kerusi dan keputusan akhir akan dibuat oleh beliau dan Perdana Menteri dalam masa terdekat. PRN yang ini membabitkan 36 dun di Kedah, Kelantan 45, Terengganu 32, Pulau Pinang 40, Selangor 56 dan Negeri Sembilan 36. Saya dan Perdana Menteri akan bincang 2 kali dan insyaAllah kita akan selesaikan pula tentang calon bagi kerusi yang diperuntukkan kepada BN dan PH. Biro Politik telah mengambil keputusan. Ahmad Zahid berkata setiap calon bukan saja akan melalui saringan daripada aspek boleh menang, malah penelitian akan turut dibuat di peringkat polis diraja Malaysia. Peringkat polis diraja Malaysia pun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan juga serta Mahkamah Syariah. Kenapa Mahkamah Syariah tuan-tuan? Wallahualam, saya pun tak tahulah. Kenapa Mahkamah Syariah? Tengok kod dia ada yang tersembunyi dan yang tersirat kan, yang tidak diketahui kita tak tahulah. Kita akan lakukan saringan bukan saja dari segi kebolehmenangan, kebolehterimaan dan bagaimana pengundi boleh beri dukungan kepada calon-calon berikut. Apabila senarai pendek dibuat, kita akan juga buat saringan kesihatan. Ini penting sebab kita tak nak nanti masuk-masuk terus meninggal kena buat PRK balik. Itu kita tak nak. Bukan kita kata ajal maut di tangan Tuhan, tapi kita kena berusaha lah, orang kata check lah.
Contohnya ada penyakit-penyakit yang boleh marker yang boleh orang kata menyebabkan ialah bila kerja jadi YB ni stres tuan-tuan. So kita tak nak. Kriteria pemilihan calon golongan muda antara elemen utama bagi membuktikan kerajaan BHPN mendengar denyut nadi pengundi muda. Kita lihat daripada PRM Melaka memperlihatkan kebolehmenangan muka baru telah terbukti. Ini memperlihatkan cita rasa terutama pengundi baru dalam kalangan 40 ke bawah. Dalam pada itu Zahid memaklumkan pelancaran jentera komponen kerajaan perpaduan akan bermula pada 7 Julai ini di Selangor, diikuti negeri-negeri lain. So lebih kurang dalam 6 hari lagi kita akan dapat saksikan jentera-jentera yang akan diumumkan, insya-Allah. Okey. Now balik kepada cerita kita tadi Kenapa hanya 45% saja? Bukankah kata UMNO ni membela Melayu dan sebagainya? Kenapa PH kena dapat lebih 55? Ini tak adil. PH tak membawa BN membawa kononnya Melayu tapi tak membawa Melayu. Okey. Number one tuan-tuan, walaupun 45% barisan nasional yang mana majoritinya adalah I think more than 95% adalah orang Melayu, dalam Pakatan Harapan pun ramai juga calonnya adalah calon Melayu. Itu kita kena ingat. Ingat Pakatan Harapan semua bukan Melayu ke? Ada juga ramai calon Melayu kat situ. Jadi isu Melayu tu bukan isu dia. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan, negeri yang paling banyak bertanding adalah negeri Selangor. Lebih 56 kerusi kita kata. Negeri Sembilan 30 lebih kerusi, Penang pun dalam 40 lebih kerusi kata sahabat saya tadi saya baca. So kalau kita campur situ, of course proportion dia lagi besar jumlah kerusi tersebut di negeri tersebut, dan negeri-negeri ini dimenangi oleh Pakatan Harapan. Now, di sini menunjukkan pada peringkat awal perbincangan pun kita nampak bahawa sebenarnya tak ada pergaduhan pun di kalangan PH dan BN. Yang orang PN duk cakap, BN dan PH akan bergaduh, akan bertarik rambut, akan masam-masam muka, akan meninung, akan itu, tak ada sebenarnya. Di peringkat atasan, di peringkat pimpinan, kita dah settle formula. Formula dia, siapa incumbent artinya siapa yang menang, dia kekal bertanding di situ. So katakanlah BN menang kat situ, PH tarik orang yang bertanding, maka orang BN bertanding. Kalau PH menang, PH kekal kat situ, dia akan tarik calon yang dulu pernah bertanding kat situ untuk mereka. Cuma perbincangan itu di kerusi yang mana ada pertikaian. Beberapa kerusi yang mana PH tak menang, BN tak menang. Dia di kerusi DUN di situ nanti ada perbincangan. Jadi daripada segi jumlah perbincangan itu dah tak besar. Kita kata dah tak besar. Okey. So bila dia dah tak besar, so daripada situ dia mudah kita kata, dan akhirnya dia hanya penentuan calon. Now selepas itu of course calon tu dinilai, dan penilaian calon tidak melihat kepada dosa besar tuan-tuan, sebagaimana PAS umumkan tempoh hari bahawa calon kami memastikan mereka tidak melakukan dosa besar. Soalan dia, macam mana kita nak tentukan orang tu buat dosa besar tak dosa besar? Sebab kebanyakan dosa besar ni orang buat tak terang-terang tuan-tuan. Betul tak? Dosa besar orang tak buat terang-terang. Dosa besar ni orang buat kecil-kecilan, sembunyi-sembunyi. Kecuali apa dia tuan-tuan? Fitnah. Yang fitnah tu memang ada. Rasuah tak ada cerita lah, tapi fitnah. So siapa yang fitnah tuan-tuan? Kita tengok baru-baru ini yang fitnah siapa? Banyaknya yang kalah fitnah orang PAS. Majority adalah orang PAS. Sama ada mereka bayar ataupun mereka minta maaf. Mereka bayar ataupun mereka minta maaf. Soalan saya, adakah dosa fitnah dianggap sebagai dosa besar? Kalau dianggap sebagai dosa besar, Sanusi tak boleh bayar, tak boleh bertanding tu. Sanusi tak boleh bertanding di DUN Kedah. So kalau PAS meletakkan Sanusi bertanding di DUN Kedah, bermakna PAS telah menyanggah fatwa calon dia sendiri. Jadi kita tengok, adakah PAS cakap serupa bikin ataupun PAS cakap tak serupa bikin. Tak payah sembang lah pasal dosa besar lah, itulah inilah. Menteri besar kalah saman fitnah tau. Siapa berani kata fitnah itu bukan dosa besar tuan-tuan? Ayat Al-Quran banyak menyebut, hadis banyak menyebut, fatwa ulama banyak menyebut tentang bahaya fitnah ni. Walaupun ada pertikaian, fitnah itu lebih teruk daripada membunuh, bukan pertikaian, ada perbahasan sebenarnya. Tetapi kalau kita fikir fitnah ni tuan-tuan, kenapa fitnah tu berbahaya? Sebab fitnah ini bila disampaikan, orang percaya, dan orang boleh, bukan setakat reputasi orang yang difitnah tu boleh jatuh, tetapi kepercayaan itu akan merebak kepada orang-orang yang percaya ni. Yang menyebar tu, yang duk forward tu, yang fitnah duk forward tu, apa jadi? Ada orang yang kata, Iswardi kau pun fitnah. Aku tak pernah kena saman fitnah tau.
Aku tak pernah lagi kalah saman fitnah. Yang saman kena saman kalah saman fitnah, majoritinya adalah orang PAS. Majoriti adalah orang PAS. Jadi kenapa majoriti orang PAS? Jadi ada tak kemungkinan benda ini melibatkan pemikiran matlamat menghalalkan cara? Sebab ada juga, saya terbaca lah somewhere kan, dulu adalah yang tersebar baru-baru ni kan, kalau fitnah itu boleh memenangkan kita, maka fitnah lah. Dia kata kalau fitnah itu boleh memenangkan kita, maka fitnah. Ada yang kata, oh itu dah ditarik balik. Tak, dia bukan masalah ditarik balik, tapi itulah mentaliti PAS. Kerana apa? Kerana bagi dia, kalau fitnah itu boleh memenangkan, tak apa, sebab ini adalah jihad, ini adalah perjuangan Islam. Yang ada pemikiran macam tu, tuan-tuan, ni saya nak cerita Syiah je. Sebab itu Syiah dia ada konsep, apa dia panggil konsep tu? Dia menipu tu, apa dia panggil? Taqiyah. Dia ada konsep taqiyah. Dia boleh menyamar jadi ahli sunnah, dia boleh semayang macam kita, tapi sebenarnya dia taqiyah, dia berpura-pura. Jadi tak tahulah, kena tanya tuan Haji Guru Haji Hadi kita lah kan, sebab dia selalu pergi dekat negara Syiah kan. Betul ke itu cara-cara itu? Kena tanya dia lah. Saya tak mahir sangat tentang Syiah ni. Ada ke Syiah punya konsep macam tu kan? Mungkin boleh tanya pada beliau. Itulah, nanti ujung nanti kita ceritalah. Dia tak berapa sihat, kita doakan semoga diberi kesembuhan. Okey, habis cerita dekat situ. Baru-baru ni tuan-tuan, timbul satu semalam timbul satu cerita bahawa ada seorang menteri, bertaraf menteri lah, dia pergi masuk ke dalam KLIA, menceroboh katanya. Lepas tu bila dia menceroboh, dia membebaskan seorang pelancong Cina, perempuan Cina. Okey, kemudian benda tu disebarkan oleh geng-geng PN ni. Nampak? Inilah dia geng DAP, dia kata. Geng DAP. Macam aku tepuk dahi. Pertama, baik nak ceritalah, seluang. Lain kali cek fakta dulu. Kau jangan tengok Cina tu DAP. Yang tu YB Tiong ni daripada GPS. Dia bukan PBB pun, dia parti lain, parti PDP kan kalau tak silap, dalam GPS, komponen GPS tu. Dan dia adalah ahli parlimen Bintulu. Kenapa saya kenal dia? Yalah saya duk lawan dia selama ni. Tak apalah, sekarang dekat Jam Perpaduan tak lawan lah kan. So dia ni memang terkenal sebagai orang yang memang robust lah kan? Saya boleh kata macam tu. Dia style Bung Mohtar tapi Sarawak punya. Siapa kenal dia lah. Siapa kenal dia. Baik. So dia masuk, diberitakanlah tanpa pas, masuk serbu macam tu, konon-kononnya selamatkan pelancong Cina sebagainya. Inilah nak membela orang Cina. Okey. Dia buat kenyataan akhbar. Pertama dia kata dia masuk bukannya langgar, dia ada pas. Dia sebagai menteri, dia ada pas VIP. Dan dia datang dengan polis bantuan. Sebab apa? Sebab ikut kenyataan akhbar beliau, ada seorang wanita, katanya dia warga Cina tetapi dia wartawan, dan dia di-call oleh konsulat China untuk settlekan benda ni. Dan dia dah ditahan lebih kurang dah 15 hari. 15 hari oleh immigration. Nak bebas boleh, tapi bayaran sekian. 10,000 berapa lah, 15,000 total bayaran diminta oleh immigration tu. Diminta, dia kata. Jadi dia bengang, dia masuk lah, dia tanya, kenapa kita tahan macam ni? Ni saya nak cerita tuan-tuan. Tahanan immigration lah. Saya pernah dalam lock-up saya dulu, tahanan immigration. Dan tahanan immigration ni memang boleh ditahan berhari-hari, berbelas hari. In fact dalam lock-up saya tu 14 hari dah masuk lock-up, tapi tak ada lawyer, tak ada apa, tak ada, semua tak ada. Tak dipanggil, nak dibawa ke mahkamah pun tidak. Jadi tak tahu apa nasib dia orang. Dan ini berlaku. Saya bukan nak salahkan undang-undang tu sendiri, tetapi memandangkan kita dah menang ni, YB Menteri Saifuddin Nasution, tolong tengok perkara ini. Kita jangan anaya orang lah. Itu je. Dan kalau mereka nak lawyer, kena ada dia punya pengeras dia. Ini dia cerita sendiri ni. Dia cerita sendiri dekat saya. Tapi saya malah nak dedahkan benda tu kan. Malam ni saya bawa cerita. So dalam hal ini, apa yang berlaku adalah dikatakan bahawa diorang dah ada yang minta duit. So berlaku rasuah dekat situ. Jadi Menteri Anthony Loke pun membuat kenyataan. Tak timbul isu Tiong ceroboh semua menteri ada pas VIP. Setiap menteri mempunyai pas VIP untuk memasuki kawasan KLIA, kata Anthony Loke. Ini setelah Menteri Pelancongan
King Sing didakwa melanggar protokol keselamatan apabila masuk ke kaunter bagi menyelamatkan seorang warga Cina yang ditahan oleh pegawai immigration. Lok menjelaskan tidak ada isu pelanggaran protokol kerana menteri dibenarkan masuk walaupun tidak menaiki penerbangan. Semasa beliau berada di KLIA, memang diiringi oleh polis bantuan dan anggota keselamatan MAHB. Dari segi isu pas keselamatan itu tak jadi isu. Sebenarnya setiap menteri ada pas untuk masuk ke lapangan terbang, walaupun kadang-kadang bukan ambil flight. Semalam pun saya berada di lapangan terbang, bukan saya ambil flight, tapi saya lancarkan satu penerbangan. Jadi saya masuk kawasan larangan seperti bahagian pelepasan dan sebagainya. Bagi saya, isu PAS tak timbul. So tak ada isu istilah menceroboh. Pada Khamis lalu, Bebas News memetik mendakwa seorang menteri telah melanggar protokol. Semalam Tiong mengakui dia ialah menteri yang terlibat dalam kekecohan di terminal. Bagaimanapun menteri itu mendakwa kehadirannya bagi mendedahkan rasuah di kalangan pegawai di lapangan terbang itu. Tiong menjelaskan warga Cina yang dibelanya itu sebenarnya ditahan tanpa alasan. Katanya kedua-dua pegawai immigration terbabit dan pelancong berkenaan mempunyai masalah komunikasi. Mengulas lanjut, Lok berkata dia tidak pasti apa sebenarnya berlaku kerana dia tidak hadir bersama Tiong dan tiada rakaman CCTV. Tetapi mengikut laporan MBHB, beliau diiringi oleh anggota keselamatan semasa tempoh beliau berada di lapangan terbang. Lain-lain dari itu, dari segi isu bersama Jabatan Immigration, KDN akan buat siasatan lebih terperinci. Now, daripada sini juga dia kata memang ada memang mempunyai pas, apa orang kata mempunyai pas dari segi keselamatan tak ada isu. Dan Tiong sendiri mendakwa bahawa dia datang atas permintaan konsulat daripada China. Alright, so sebenarnya tak ada isu pun. Okey, terdapat dakwaan rasuah. SPRM hari ini mengeluarkan kenyataan bahawa SPRM akan menyiasat akan dakwaan rasuah tersebut. Apa orang kata, mereka akan menyiasat, mereka akan mengadakan siasatan. Yang saya bacakan ini, SPRM siasat aduan rasuah di KLIA seperti didakwa menteri. Okey, kita baca kenyataan. SPRM siasat aduan rasuah seperti didakwa menteri. Suruhanjaya SPRM akan menyiasat dakwaan rasuah sebagaimana didakwa oleh menteri. Berhubung dakwaan rasuah oleh menteri pelancongan, SPRM akan menyiasat perkara itu. Kami akan mendapatkan maklumat daripada semua pihak dan menyiasat sewajarnya. Oleh itu kami menggesa orang ramai supaya tidak mensensasikan atau membuat spekulasi mengenainya. Kami selalu, portal Bebas News melaporkan seorang menteri didakwa melanggar protokol dengan menyerbu kaunter immigration untuk menyelamatkan seorang pelancong. Okey. Tiong mengakui dia menteri yang terbabit dan menyatakan ada usaha menyelamatkan wanita itu membongkar dakwaan rasuah di kalangan pegawai KLIA. Dia mendakwa beberapa pegawai immigration meminta rasuah sehingga RM3,000 dari pelancong yang ditahan. Mereka juga menggesa SPRM menyiasat perkara itu dan mengatakan akan memberi maklumat yang diperlukan. Kenyataan Tiong bagaimanapun tidak mendedahkan identiti wanita diselamatkannya. Bagaimanapun The Star memetik sebagai berkata bahawa wanita itu adalah kaki tangan stesen TV milik kerajaan China yang tiba di Malaysia bersama dengan pegawai atasannya. The Star melaporkan pegawai kanan itu dibenarkan masuk pegawai immigration dan meminta bantuan daripada Konsulat Jeneral Malaysia di Guangzhou. Tiong dipetik berkata dia menerima panggilan daripada kaki tangan konsulat berhubung kejadian itu. Sementara itu, kedutaan China di Malaysia berkata pihaknya sedang menyemak dengan pihak berkaitan untuk mendapat maklumat lanjut. Kami telah melihat laporan berita dan sedang menyemak. Kedutaan China amat mementingkan dan melakukan segala usaha untuk melindungi hak dan kepentingan sah warga negara China di Malaysia. Okey. Jadi perkara itu sekarang ini telah disiasat. RM3,000 saya sebut tadi RM15,000, saya tak tahu baca kat mana, tapi RM3,000 dikatakan dakwaan itu ada rasuah tersebut dikatakan berlaku. Kalau kena bang, tak berbaloi RM3,000 tu tak berbaloi RM3,000 tersebut. Okey. Sekejap. Kita cerita pasal bersatu pula tuan-tuan. Kita cerita pasal bersatu. Kau ni sibuk betul dengan parti orang Lais. Alah. Kau sibuk pergi dengar aku punya live. Kenapa? Kita cerita pasal bersatu. Bersatu telah memecat ahli-ahli sayap bersekutu. Pengerusi sayap bersekutu bersatu, Chong Fat Ful, nama dia Chong Fat Ful, berkata pemecatan beberapa pemimpin penaja telah direstui oleh Presiden Muhyiddin Yassin. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas dakwaan pergolakan dalam cabang anggota Bukan Bumi Putra Bersatu. Ini selepas sekurang-kurangnya 3 pemimpin penaja telah dipecat serta-merta. 3 pemimpin tersebut ialah Naib Ketua Sayap Bersekutu P. Mahaganapati Das, Ketua Penerangannya S. Subramaniam dan Ahli Exco M.U. Raja. Ini bukan Gana yang mimpi Rasulullah dulu ke? Bukan
Kan dia mimpi jumpa Nabi tu. Bukan Subrabaniam dan Mahaganapati bukan dalam exco Syed Bersatu. Mereka berdua tidak pernah menerima watikah lantikan daripada mana pihak. Watikah lama ditamatkan sebelum watikah baru dikeluarkan. Watikah baru telah ditandatangani oleh Tan Sri Presiden Muhyiddin pada 6 Jun. Ini bermakna pelantikan exco Syed Bersekutu telah dibuat dengan pengiktirafan Presiden katanya. Bagaimanapun Chong tidak menjelaskan hubungan pemecatan MU Raja. Untuk rekod, Syed Bersekutu ditubuhkan pada 2021 yang mewakili bukan Bumiputra. Pada awalnya, Syed itu diketahui bekas ahli parlimen segambut Edmund Santara Kumar. Ketika itu selama 14 hari diberikan watikah. Chong yang juga naib ketua kemudiannya menggantikan Santara pada Ogos lepas. Ni Chong Johor loh kan? Chong ni kan? Chong Johor kan? Stephen Chong Segamat. Stephen Chong kan? Stephen Chong pula. Tebrau. Bukan Stephen Chong, sorry, ini Stephen Chong lain. Yelah yang lompat tu. Menurut Presiden, saya jumpa dia last hari tu. Ada sebelum dia lompat. Ada bukti bahawa Muhyiddin tidak tahu pemecatan itu 10 Jun. Pada 10 Jun, Muhyiddin sendiri membalas teks mesej saya, dia tidak tahu mengenai pemecatan dalam sayap Bersekutu. Baik, saya nak cerita tuan-tuan. Hari itu saya cakap bahawa Bersatu sekarang ini sedang konflik. Bersatu sedang ada perpecahan. Orang kata Iswardi, kau jangan nak membina persepsi Iswardi, kau jangan nak menipu Iswardi, kau jangan nak buat apa orang kata naratif nak memecahkan. Nampak? Tuan-tuan, apakah dia ahli bersekutu di dalam Bersatu? Okey, Bersatu ini adalah parti Bumiputra. Dia bukan pure Melayu. Dia berbanding UMNO. UMNO adalah parti Melayu, United Malay National Organisation.